محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatul Sibyan, muka surat 9, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 9 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 12 perkara yang menjadi syarat bagi sah wudu dan mandi wajib: mengetahui akan kaifiyah kedua wudu dan mandi. Mengetahui akan kaifiyah. Dia kalau bahasa Melayu kaifiat gitu ya dah. Kalau asalnya kaifiyatun tu asal bahasa Arab. Tapi kita di sini bukan bahasa Arab, kita bahasa Melayu lah. Kaifiat, dah, cara-cara, macam mana, dah, kaifiat, cara-cara. Itu kaifiyah. Asalnya lah, asal bahasa Arab kaifiyatun tu asal bahasa Arab. Sini kaifiat. Jadi ketiga daripada 12 perkara yang menjadi syarat bagi sahnya wuduk dan mandi wajib, mengetahui akan kaifiyah keduanya. Jadi pembicaraan kitanya adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang adalah di antara syarat sah sembahyang di antaranya adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi pembicaraan suci daripada hadas kecil, hadas besar, didatangkan hadas kecil, kemudian mengangkat hadas kecil dengan wudu, kemudian didatangkan perkara yang menyebabkan berhadas besar, kemudian didatangkan mandi untuk mengangkat hadas besar. Berwuduk dengan mandi wajib lah bicara dia. Kemudian berwuduk dengan mandi wajib ni didatangkan dia punya rukun-rukun dia. Fardu wuduk ada 6 perkara. Kemudian fardu mandi ada 2 perkara. Kemudian ni mari pula syarat. Kalau fardu wuduk 6 perkara kita tahulah tu. Fardu mandi 2 perkara niat dan meratakan air, kita tahulah. Syarat dia pula, syarat untuk sah berwuduk, syarat untuk sah mandi wajib. Itu syarat pula. Jadi syarat untuk sah berwuduk yang pertama dahulu adalah Islam. Islam menjadi syarat untuk sah wuduk dan mandi wajib. Yang mana ibadah yang bergantung kepada niat memanglah syarat sah yang pertama adalah Islam. Bukan kata berwuduk dan juga mandi wajib semua. Sebab tu setengah kitab dia tak datang pun syarat sah Islam tak datang, sebab memang tiap-tiap ibadah yang bergantung pada niat. Di sini wuduk, tak ada niat tak panggil wuduk, tak ada niat tak panggil mandi wajib. Sembahyang, puasa, zakat, haji itu semua bergantung pada niat. Maka syarat sahnya memang Islam.
Syarat sahnya memang orang Islam yang beriman, yang tidak berakidah dengan akidah yang kufur. Orang kafir benar-benar betul-benar semua berhala itu sahih lah. Ini kalau orangnya Islam yang diwarisi daripada ibu bapa, tapi berakidah dengan akidah yang kafir, maka wuduk tidak sah, mandi wajib tidak sah, semayang, puasa, zakat, haji pun tidak sah. Sebab syarat sah yang pertama adalah Islam, yakni Islam yang beriman. Jadi yang kita dah sebutlah, sebab memang syarat sah yang pertama dah Islam. Kemudian yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ni orang yang boleh membezakan. Orang yang boleh membezakan dengan bahawa bukan kanak-kanak yang kecil yang belum mumayyiz, dan bukan orang gila, dan bukan orang mabuk. Orang gila dia tidak mumayyiz, orang mabuk dia tidak mumayyiz. Orang mabuk tak kerti nak beza dah. Jadi syaratnya adalah mumayyiz dengan bahawa bukan kanak-kanak yang mumayyiz, dan bukan juga orang gila, dan bukan juga orang mabuk. Orang gila dia dalam keadaan dia gila tu, dia berhadap sah, dia pun mandi wajib, tak sah juga. Sebab dia tidak mumayyiz. Dia tidak mumayyiz. Mana akal dia tidak boleh membezakan antara bersih dan kotor, tak nak beza. Tu tidak mumayyiz, siapa panggil tu. Jadi yang tidak mumayyiz, kanak-kanak kecil, budak-budak kecil, 3-4 tahun tu tidak mumayyiz lagi lah tu panggil dah. Orang gila dan juga orang mabuk, tu orang yang tidak mumayyiz. Jadi syarat sah yang kedua adalah mumayyiz. Ketiga daripada 12 syarat tu, mengetahui. Tetapi ada juga yang tidak mumayyiz, tapi diwudukkan, ada juga. Contohnya dia belum mumayyiz, mau budak kecil je, mak ayah dia bawa pergi Mekah. Mak ayah dia bawa pergi Mekah, dia mengerjakan haji umrah contohnya. Maka untuk melakukan ibadah tawaf, syaratnya adalah kena ada wuduk, kena ada air semayang. Maka budak ni tadi akan diwudukkan oleh wali dia. Ayah diwudukkan budak ni, ayah wudukkan budak ni, maka bolehlah tawaf. Ni budak ni bermayyiz juga. Hak tu ada pengecualian dia lah, walaupun dia tidak mumayyiz. Sebab apa? Sebab nak tawaf ni, tak ada wuduk, tak ada tawaf, maka diwudukkan oleh walinya. Kemudian wali dia niatkan wuduk atas budak ni, maka budak ni pun boleh bawa pergi tawaf. Ada jugalah hak pengecualian yang mana tidak mumayyiz, tapi wuduknya jadi. Wuduk budak yang belum mumayyiz, yang diwudukkan oleh walinya kerana untuk mengerjakan untuk melakukan ibadah tawaf contohnya. Ketiga daripada 12 perkara, 12 syarat bagi wuduk dan mandi ni, mengetahui akan kaifiah keduanya. Mengetahui akan kaifiah keduanya. Mengetahui dengan makna apa ni? Mengetahui dengan bahawa yang pertamanya boleh membezakan mana yang fardu, mana yang sunat. Boleh membezakan mana yang fardu, mana yang sunat. Contoh ketika kita berwudu, basuh tangan, bersugi, berkoma, masuk air ke dalam hidung, sunat. Ada tahu tu. Basuh muka, niat, wajib, hukum. Ketika basuh muka, gosok, sunat. 3 kali basuh muka, sunat. Contoh. Mana boleh membezakan. Kemudian basuh muka tu lebih lebih banyak daripada hak yang wajib dibasuh. Dia tahu sunat. Dia kena tahu gitu. Itu dia panggil mengetahui kaifiyah. Betul dari mana dia boleh membezakan mana hak wajib dan mana hak sunat. Ada ni. Basuh tangan wajib, 3 kali sunat. Gosok sunat. Basuh sampai ke rapat ke bahu, sunat. Dia basuh lebih sikit. Kemudian selati jari tangan, hukumnya sunat. Dia tahu tu. Sapu kepala, hak wajibnya sikit, sesat hak wajib. Lepas tu sapu banyak tu sunat.
Dia boleh membeza gitulah. Ada ni. Itu mengetahui kaifiyah. Sama juga dengan sembahyang ni. Sembahyang kita pun sama juga. Di antara syarat sah sembahyang adalah mengetahui kaifiyah. Kita dahulu kan, syarat sah sembahyang ada 9 perkara syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang yang ke-8 dalam kitab Hidayatus Sibyang ni adalah mengetahui akan kaifiyah sembahyangnya. Itu mengetahui kaifiyah sembahyang. Sama dah juganya, boleh membezakan mana hak wajib, mana hak rukun dan mana hak sunat. Takbir Allahu Akbar rukun, angkat tangan sunat. Niat rukun. Lala niat hak rukun tu berapa hak wajib? Qasad, ta'aruk, ta'ayyun tu wajib. Saja aku semayang fardu zuhur, saja aku semayang dengan qasad. Ta'aruk ni kata fardu, ta'ayyun ni niat zuhur tu. Tu hak wajib. Kemudian niat bilangan rakaat 4 rakaat sunat. Niat tunai adaan sunat. Niat kerana Allah sunat. Kena tahu tu. Tapi kita buat belakalah dengan sunat-sunat tu, tapi boleh beza. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala. Panjang niat tu. Boleh beza. Hak wajibnya mana? Qasad, ta'aruk, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Tu sebut 4 rakaat sunat. Sebut kata sembahyang tu adaan tunai sunat. Sebut kerana Allah sunat. Boleh sebut ke niat ni tak apalah. Lafaz niat tu boleh sebut lah. Niat ni tak boleh nak sebut sebab dia adalah lintasan. Kemudian baca doa iftitah sunat. Baca a'udzubillah sunat. Baca Fatihah tu wajib. Kata amin sunat. Baca surah sunat. Rakaat wajib. Tamakninah wajib. Tasbih dalam rakaat sunat. Gitu lah. Boleh beza. Tasyahud awal sunat. Tasyahud akhir rukun. Rukun tasyahud akhirnya at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu wajib. Yang kita nak baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tengah tu sunat belaka. Dia boleh beza gitulah. Dak wajibnya at-tahiyyatu lillah. Itu wajib. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu sunat. Bacalah, enggak nak baca. Ni nak cerita panggil apa? Mengetahui kaifiyah gitu nah. Jadi tasydid kena jagalah hak wajib at-tahiyyah. Tasydid. Ya tasydid lillah. Lam tasydid. Atas lam tu ada alif mat pula tu. Kita dulu panggil patah. Tu kena panjang lah. Lillah. Kena cukup lah tu wajib. Tengah tu al-mubarakatus salawatut tayyibatu sunat. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Alif lam tu sunat. Hak wajibnya salamun alayka. Buat alif lam kena tanwin lah. Salamun alayka. Kalau kita buat alif lam assalamu alayka. Buat alif lam tu sunat. Assalamu alaina. Buat alif lam tu pun sunat. Hak wajibnya salamun alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hak wajibnya wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu yang kedua tu sunat kata asyhadu tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita biasa baca gitu nah. Hak wajibnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Boleh beza mana wajib mana sunat. Allahumma salli ala Muhammad rukun wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Kama sallaita tu sunat hay'ah. Doa sebelum salam sunat hay'ah. Assalamualaikum rukun wa rahmatullah sunat. Berpaling ke kanan sunat. Beri salam ke kiri sunat. Gitu lah. Boleh beza mana wajib mana sunat. Assalamualaikum warahmatullah. Dia wajibnya assalamualaikum warahmatullah sunat.
Kita assalamualaikum je ketuk. Sebab kita nak ketuk lela dah, kita tahan. Assalamualaikum pun dia tu keluar. Warahmatullah tak ada nak kata. Sah ya. Warahmatullah bukan rukun pun. Kita nak ceritanya lah. Boleh beza mana wajib mana sunat. Itu panggil mengetahui kaifiah semayang. Ni kita mengetahui kaifiah wudu, mana wajib mana sunat. Mengetahui kaifiah mandi wajib, mana sunat. Niat wajib, meratakan air ketika mandi wajib tu wajib. Itu hak rukun dianya. Kemudian kita sebelum mandi wajib, kita bersihkan dulu tubuh kita daripada najis dan kotoran. Itu sunat. Pada ni biar boleh tahu beza gitulah, panggil mengetahui kaifiah. Tetapi kalau kita tak boleh nak, macam kita kata kok, samalah wuduk ke sama, semayang pun sama. Dalam wuduk ni, daripada mula-mula basuh pergelangan tangan sampailah selesai basuh kaki, dalam tu ada hak rukun, hak fardu dan ada hak sunat. Tapi cuba sebut mana hak rukun, fardu, mana hak sunat. Tak pandai, tak boleh nak beza. Ataupun dalam sembahyang tu, mula dari takbir sampai ke salam, ada sebahagiannya rukun wajib, ada sebahagiannya sunat. Mana rukun, mana hak sunat, saya tak wani nak letak hak mana se. Ni sebab orang awamnya sah lagi wuduk dia, sah lagi sembahyang dia. Tapi ni sebab ilmu fardhu ain tak perlu dipanggil jahil. Tak panggil jahil kita. Ambil semayang mula daripada basuh pergelangan tangan, bersugi, berkomor, masuk air hidung, basuh muka, sampai ke basuh kaki, baca doa pula lepas dia tu. Mana wajib nak sunat kamu buat banyak-banyak. Ada wajib, ada sunat. Dah iyalah ada wajib, ada sunat. Mana wajib, mana rukun, mana sunat. Allah tak sudut tanya, saya tak berani letak, tak salah. Tu nisbah wuduk dia sah. Jahil gitu. Tapi dia panggil mengetahui lagi kaifiah gitu. Tapi ni sebab dengan ilmu fardhu ain dia panggil jahil nah. Ngaji fardhu ain tak lulus lagi nah. Tapi bagi orang hak tak faham fardhu ain fiqh ni, tengok mudah je fiqh ni. Kita semayang, dalam semayang ada rukun, ada sunat. Tak boleh nak beza pun sah lagi dia kata. Sebab peringkat hak dalam semayang tu semua wajib lah ke? Sah lagi. Sah ni sebab mengetahui kaifiah, tapi fardhu ain tak lulus orang panggil. Tapi bagi orang tak faham kata fardhu ain fiqh, dia kata gitu je fiqhnya. Memang kalau kita lah, siapa aku contoh semayang hak misal mudah, tak tahu nak beza mana wajib mana sunat. Dan kamu takbir kata Allahu Akbar, di masa yang sama angkat tangan. Dah mana hak wajibnya? Allahu Akbar ke wajib, angkat tangan ke wajib? Awak berdiri, lepas tu letak tangan di bawah dada ni. Berdiri ke wajib ke letak tangan dada hak wajib? Tak boleh nak beza. Sah lagi semayang. Tapi ni sebab ilmu ti ke panggil gitu? Jahil lah tu. Tapi orang yang memudah-mudahkan ilmu syariat ni gitu tengok tu fiqh setakat sampai ke peringkat tak nak beza mana wajib mana sunat pun sah lagi wuduk, sah lagi semayang. Ngaji lebih kurang sudah. Ni orang tak faham hak fardhu ain secara setakat mana. Sebab apa? Sebab orang yang bercerita tu pun tak lulus fardhu ain. Mungkin tak lulus fardhu ain lah setara tu. Betul lah. Kalau kita tak boleh nak membezakan mana wajib mana sunat dalam berwuduk, dalam mandi wajib, dalam sembahyang, sah wuduk, sah mandi wajib, sah sembahyang. Jikalau kita hak mana hak wajib tu kita buat belaka. Dan macam mana kita nak pastikan hak wajib dalam wuduk, dalam mandi wajib, dalam sembahyang buat belaka kalau kita tak boleh nak beza? Macam mana? Contoh dalam sembahyang, ada wajib, ada sunat. Hak mana wajib tak wani nak letak, mana sunat tak wani nak letak. Lepas tu sah semayang. Tapi dalam semayang tu dia boleh tak nak memastikan bahawa hak wajib dia cukup. Sebab kadang-kadang dalam semayang ni nak cepat, dia ada potong-potong tinggal je kok. Mana hak dia potong tinggal? Hak wajib kok sunat? Saya pun tak tahu mana se. Macam mana tu? Dia potong hak wajib kan? Maknanya sah semayang masa dia takbir tu sah semayang. Tapi kalau dalam semayang hak wajib ditinggal tak sah nah. Dan sekarang ni ditinggal juga dalam dah nak cepat main sunat kan, kadang-kadang tinggal mana-mana hak. Kan halus main fardu ni banyak sikit, perbuatan bacaan pun banyak. Tapi kalau main sunat kita nak cepat sikit, kita pun tinggal sebahagian. Dan kita tak boleh nak beza sebahagian mana hak wajib mana sunat. Sebahagian kita tinggal tu jatuh hukum wajib, jatuh hukum sunat. Tak nak beza. Kena hak wajib dia tinggal tak sah semayang.
ada ni tak selamat lah, tapi nisbah dengan ilmu fardu ain tak luluh. Nisbah dengan ilmu fardu ain tak luluh. Nisbah semayang sah lah, nisbah wuduk, nisbah mana wajib sah. Tapi nak lepas sungguhnya mengetahui kafian ni siapa peringkat kita boleh membezakan. Boleh membezakan mana wajib, mana sunat. Yang tak sahnya hak wajib dia kata sunat. Tu tak sah. Kata Allah, hak wajib dia tu sunat. Kata Allahu akbar dalam sembahyang tu sunat je, angkat tangan wajib. Tu tak sah tu. Tu. Sapu kepala sunat je, sapu telinga wajib. Macam tu. Tu tak sah tu. Hak wajib dia kata sunat, tak sah. Tapi walaupun pada masa dia berwuduk, kepala dia sapu, telinga dia sapu. Sapu telinga dia kata wajib, sah lagi wuduk. Hak tak sahnya sapu kepala hak wajib dia kata sunat, baru tak sah. Jadi hak wajib kata sunat barulah tidak sah wuduk, tidak sah mandi wajib, dan juga tidak sah sembahyang. Jadi itu ketiga, mengetahui akan kaifiah, cara keduanya wuduk dan juga mandi wajib. Keempatnya dengan air yang mutlak. Kelimanya mengetahuikan keadaan air itu mutlak. Apa beza keempat kelima ni? Keempat berwuduk mandi wajib dengan air mutlak. Kelima mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Apa beza? Mengetahui di sini dengan yakin ataupun dengan zan akan keadaan air itu mutlak. Jadi yang keempat itu dengan air mutlak, hak memang sahih air itu air mutlak. Hak yang kelima mengetahui akan keadaan air itu mutlak apabila timbul kesamaran. Timbul kesamaran. Kesamaran macam mana? Air ni air mutlak ke bukan air mutlak. Jadi kena kena kira sikit lah. Kena kira air mana tadi, sebab kita ada dua bekas air tu. Satu airnya air mutlak, satu airnya air hak pakai dah, air mustakmal contohnya. Jadi kesamaran memang antara dua tu. Tu kena ambil tahu tu, kena tahu mana si antara dua tu. Kira air hak bekas ni lah, air hak tak pakai lagi. Panggil apa tu? Mengetahui keadaan air itu mutlak. Sebab air ada dua, satu air mutlak, satu air mustakmal. Contoh sekarang ni ada dua bekas air. Satu bekas airnya air yang belum lagi diguna pakai, satu bekas laginya kita sudah guna pakai. Contoh, maka manakah air yang belum diguna pakai? Air mutlak. Manakah air yang sudah diguna pakai? Air mustakmal. Jadi timbul kesamaran. Dia kena tahu ni. Jangan pakai ikut dang ni, kena tahu. Kena buat kiraan. Kena buat kiraan, kena memikir semula. Masa pakai tadi air tu, agak-agak air hak bekas mana? Kira-kiranya air hak tu. Panggil apa tu? Mengetahui. Air yang nak pakai ni adalah air mutlak. Tu syarat yang kelima. Keempat, dengan air mutlak ni hak sahih lah ni, hak tak ada kesamaran. Jadi syarat untuk berwudu, syarat untuk mandi wajib adalah air mutlak, bukan air dua kolah. Air mutlak, bukan air dua kolah. Sebab ada orang salah faham. Dia kata berwuduk tak boleh pakai air melainkan air dua kolah. Ada satu rumah tu dia ada dua teh kolah. Sekolah dia ada tempat mandi. Zaman itu ni dia ada kolah dalam satu bilik, ada kolah dalam satu bilik yang lain. Zaman dulu ada kolah belaka. Tapi satu kolah tu agak besar sampai sukatan dua kolah. Satu kolah lagi tu agak kecil, tak sampai sukatan dua kolah. Sukatan dua kolah ni dalam lingkungan 230 liter. Sukatan dua kolah dalam lingkungan 230 liter. Jadi tuan rumah pesangguan ni nak ambil semayang, kena ambil semayang waktu je. Hak kolah satu lagi jangan guna untuk ambil semayang, jangan guna untuk mandi wajib. Sebab apa begitu? Sebab air tak sampai dua kolah. Bila air tak sampai dua kolah, tak boleh nak guna untuk berwuduk, tak boleh guna untuk mandi wajib, dia kata. Adapun satu kolah lagi ni awak gunalah untuk berwuduk, awak gunalah untuk mandi wajib, sebab airnya dua kolah. Satu kolah lagi tu sempit kecil, awak tak boleh guna untuk berwuduk, awak tak boleh guna untuk mandi wajib, sebab tak sampai dua kolah. Dia tak ada syarat dua kolah, dia syarat air mutlak. Cuma kalau air tu tak sampai dua kolah,
Ketika berwuduk tak boleh nak celup dalam tu lah. Tu je beza dianya. Kalau air 2 kolor, kita berwuduk, kita celup muka dalam tu je, basuh tangan pun celup dalam tu je. Ada ni? Kita selam je muka tangan kita dalam air 2 kolor. Tapi kalau air tak sampai 2 kolor, ketika basuh muka tak boleh nak selam dalam tu. Gitu je. Dan sekarang ni air tak sampai 2 kolor tu berwuduk selam ke? Tidak, dah boleh lah nya. Tak boleh dia sebab tak sampai 2 kolor. Tak ada syarat. Tengok sini. Syarat wuduk, syarat mandi wajib air mutlak. Kalau syarat berwuduk ni air 2 kolor, bukan air mutlak, macam mana kita nak berwuduk menggunakan air ceret? Air ceret sampai 2 kolor. Ceret air pink lah sampai 2 kolor. Tu sampai 2 kolor tu. Jadi dia faham nak berwuduk syarat 2 kolor. Tidak, syaratnya air mutlak. Pernah berlaku adik itu kira belajar jugalah duk main majik surah. Adik dia tu, dia pergi jalan rumah abang dia. Rumah abang dia tu kolor kecil je, dia buat di penjuru rumah, bilik mandi. Kemudian dia buat, yelah kan, dia buat sekarang kita ada 3 persegi. Tapi memang dah sempit je, tak sampai sukatan 2 kolor. Jadi adik dia ni hok duk main majik surah ni, pergi jalan rumah abang dia, masuk dalam bilik mandi tu, tengok kolor kecil. Dia tanya abang dia, kamu berwuduk guna air ni ke? Mandi wajib? Guna air kolor ni kan? Guna air kolor ni lah berwuduk, guna air kolor ni lah mandi wajib. Air tu tak sampai 2 kolor tu. Awak berwuduk menggunakan air tak sampai 2 kolor, awak mandi wajib, tidak menggunakan air sampai 2 kolor, tak sah wuduk, tak sah mandi wajib. Oyak kabang dia, Allah, kejutan lah. Bayangkanlah, wuduk tidak sah, mandi wajib tidak sah, dan semayang kita macam mana? Semayang kita macam mana? Dah wuduk tidak sah, mandi wajib pun tidak sah. Jadi kejutlah abang dia ni. Lepas tu dia jumpa, dia tanya, betul tak adik dia kata tu? Sebab dia memanglah berwuduk, mandi wajib memang pakai air kolah tu. Dah berwuduk, ketika berwuduk celup dah air dalam tu. Dok lah mengair sikit. Mandi wajib takkanlah masuk berenang dalam tu pula. Tanyalah mandi wajib tu. Berwuduk tu lah. Dah kolah tu kecil, tak sampai sukatan 2 kolah. Sekarang ni masa berwuduk, celup muka dalam tu ke celup tangan dalam tu? Dok lah, kita pakai cetong lah dia kata. Kita takkan berwuduk celup dalam tu sebab air tu tak sampai 2 kolah, pakai cetong. Dah tak ada masalah orangnya. Mandi wajib sama telah lah pakai cetong. Tak ada ni. Tak ada syarat 2 kolor. Syarat air mutlak. Keruan ni. Nanya ke abang dia. Kejut mula-mula pada Allah, lega lah. Kita mikir macam-macam dah ni. Wuduk tidak sah, mandi wajib tidak sah. Dia pun tahu juga dengan oleh kerana air kolor tu kecil, dia berwuduk, dia pakai cetong. Dia tak celup muka dia, tangan dia dalam kolor kecil tu. Dah boleh lah nya. Sebab syaratnya yang mutlak, bukan syarat air 2 kolor. Dah kalau kita pakai air 2 kolor pun, kolor masjid besar. Kalau masjid besar tu kan, air 2 kolor tu, kita basuh muka dalam tu, kita basuh tangan sampai ke siku dalam tu, sapu kepala. Basuh kaki, buat guna basuh kaki. Cedok. Ambil cetong, basuh kaki kat luar. Air cetong tu 2 kolor tak? Tak 2 kolor kan? Lepas tu kalau air tak sampai 2 kolor, tak sah wuduk, tak sah lah basuh cetong tu, basuh kaki. Lepas tu nak kena angkat kaki lah, celup lah kolor. Ataupun ambil kolor tu akak basuh kaki. Memanglah air tu air 2 kolor banyak, tapi masa basuh kaki kita ambil cetong, maknanya kita basuh dengan air 1 cetong. Boleh ke tak? Boleh, air mutlak. Hak tak bolehnya ambil cetong, ambil kaki ke masuk dalam cetong tu. Tak boleh lah sebab dia celup dalam tu, air tu sedikit ni. Maknanya walaupun kita pakai kolor besar, kita tetap pakai basuh kaki pakai air yang sedikit, air cetong. Tadilah kalau kita dulu berwuduk pakai ceret, memanglah bukan air 2 kolor. Macam kita sekarang, kita berwuduk pakai air pahit. Bila 2 kolor? Kita berwuduk pakai air pahit bila 2 kolor?
Kita mandi wajib pakai pahit. Bila 2 kolah je? Kena takut air dulu boleh ambil sembahyang. Kalau air syarat 2 kolah, dia tak syarat 2 kolah, syarat air mutlak. Cuma kalau air tu sedikit tak boleh nak celup. Air tu sedikit jatuh najis, tak cocok suti je, tak boleh pakai langsung dah. Air tu kena buang sebab air tu najis dah. Sebab tak sampai 2 kolah jatuh tak najis, umpama tahi cicok, walaupun air tidak berubah sekalipun, air tu najis dah. Tu je problem ni. Kalau air sedikit celup dah lah, tak boleh. Jatuh najis punah lalu dah. Gitu je problem dia pada ni. Tetapi kalau air tu tak sampai 2 kolah, kita tak celup dalam tu, mengercik. Ketika kita ambil semayang ni, mengercik tak jejah air tu, mengercik tu tak jejah. Ada ni mengercik lah, mungkin kolah kan. Kalau kita mandi wajib, mengercik juga air dalam tu. Mengercik air wudu, air mandi wajib, air mustakmal, air suci, bukan air najis. Mengercik dalam tu tak apa. Tak boleh selam, tak boleh celup dalam tu je ketika berwuduk, ketika mandi wajib. Mengercik tak apa. Tambahan pula kalau mengercik tu hanya mandi biasa, hanya mandi nak semayang tu, mandi panas, mandi biasa, tu dah jejah langsung air tu. Sebab air mustakmal ni air digunakan untuk mengangkat hadas. Di hadapan muka surat 10 dia akan bicarakan berkaitan dengan air. Air ada air mutlak, suci lagi menyucikan, ada air yang mustakmal, ada air yang najis. Ada akan cerita di hadapan pembagian air. Sebab air mutlak ni air yang belum lagi digunakan untuk mengangkat hadas. Kalau guna angkat hadas dipanggil mustakmal. Air yang belum lagi bercampur dengan benda suci yang menyebabkan berubah sangat-sangat, berubah yang banyak, macam bercampur dengan teh, Milo, kopi, tu dah panggil air mutlak dah tu. Itu panggil air teh, air kopi, air Milo tu. Ataupun air tu jatuh najis, tu dipanggil air najis. Tu je lah, dia akan cerita di hadapan hak berkaitan manakah air mutlak, manakah air mustakmal, manakah air yang mutaghayyir, dan manakah air hak najis. Dia akan cerita di hadapan hak bahagian air. Tapi cuma ceritanya syarat berwuduk, syarat mandi wajib adalah menggunakan air mutlak. Keenam di syarat wuduk dan mandi wajib, ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampai air kepada anggota keduanya. Jangan ada benda yang menghalang air sampai ke anggota wuduk, sampai ke anggota mandi wajib. Sesuatu yang menghalang ni contohnya getah, sisi, cat rumah tu. Sebab cat rumah tu dia ada jirim. Adapun warna dakwak pink, tu dia tak ada jirim tu. Ada ni, kita menuliskan lekat jari kita dakwak pink warna tu. Tu tak ada jirim. Tak ada jirim mana apa. Kalau kita nak kikis tak keluar apa-apa pun. Adapun kalau macam cat rumah, dia ada jirim. Sebab cat rumah tu lapisan tu. Ada ni. Bila cat tu lama kan, dia akan jadi ni keluar tu kan, tu dipanggil jirim. Ada ni. Bila ada jirim, itu menghalang air. Adapun setakat warna saja, macam inai. Inai tu warna saja, dia tak ada jirim. Tapi hak benda inai tu, hak tu jirim tu zat. Tapi benda hak ibu gapo dia tu, hak dia tumbuk tu kan, dia bubuh, hak tu tak leh. Tapi hak tu dia buang habis, dia basuh habis dah tunya. Tinggal warna inai. Tu dia banyak ada asar saja, ada kesan. Dia tidak ada jirim, dia tak ada ain tu. Hak tu tak apa tu. Jadi macam dakwak peng itulah, tak ada masalah. Dia hak tak lehnya hak ada jirim. Sebab dia hak nulis-nulis ada juga benda hak ada jirim tu. Main apa tu? Hak jenis liquid paper apa tu? Tu dia nak tu kan bukan ada jiring tu. Tu jangan tu. Tu dia ada liquid paper lah. Apa dia salah kan gitu. Kan dia tutup dengan benda tu kan. Kalau kita kikis hutih orang panggil tu kan, keluar benda tu kan. Tu tak boleh. Tu dia panggil ada benda yang menghalang air. Tapi kalau setakat warna dakwak tu tak ada masalah. Tapi kalau jirim cat rumah, tu tak boleh. Itu menghalang air sampai kepada anggota wuduk, menghalang air sampai kepada anggota mandi wajib. Tetapi kalau kita katalah orang pomeng biasanya, orang pomeng ni dia main dengan minyak. Main dengan minyak ni dia basuh minyak. Tak ada dah jirim minyak tu.
Tapi ketika dia basuh tangan, jadi air tak lekat di tangan dia, sebab macam kesan-kesan minyak. Tapi minyak dia basuh dah dengan sabun dah. Tapi maknanya apabila dia basuh tangan, nampak macam tak lekat je air di tangan dia. Tak apa, rata air dah tu. Dia tak panggil menghalang dah tu. Dia tak panggil menghalang. Sebab tak syarat air lekat di anggota wuduk. Memang kalau air kena kan, dia nampak macam, samalah kalau macam kita kata kita mengurut apa semua kan. Dia mengurut ni dia guna minyak banyak. Kita mandi, kita sabun dah. Tapi masa kita tu nampak macam macam air tak pernah lekat je di tubuh kita. Dengan tu wuduk kita ke anggota mandi wajib kita, tu tak ada masalah. Sebab tu tak ada benda dah. Cuma dia ada kesan dia. Kesan minyak tu menyebabkan air jadi macam tak lekat di anggota wuduk kita, anggota mandi wajib kita. Tu tak ada masalah. Hak menghalang ni hak ada jiring, hak ada benda tu. Kalau kita kata macam tadi lah, getah, sisik. Kadang-kadang kita jalan-jalan atas rumah ni, tu ni plastising pun budak-budak. Plastising tu. Kita ambil semayang siap dah. Tengok-tengok di kaki. Tu ada benda tu. Cuba kiki. Kutih tu baik ada tu. Nampak aja budak-budak dia duduk main benda gitu. Yelah kadang-kadang nak main benda gitu, lah benda ketah kapur Allah. Betul lah. Taklah terabur sangat. Tapi dan budak-budak main ni ada juga. Jaga dah tu. Nak main boleh. Ambil sak kabur, ambil apa-apa ni wak Allah. Takut tadi takut kita pijak. Molek-molek ada. Nak semayang, duduk sela molek, akak kaki tengok Allah. Tapi kita jadi kemusykil kot tu. Sama ada plastising tu lekat di tapak kaki kita sebelum kita ambil semayang ataupun selepas kita ambil semayang dah, masa keluar bilik mandi tadi tu. Sebab yalah kita perjalanan kan, kita masuk bilik air, kita keluar bilik air. Kemungkinan kita bijak tu sebelum masuk bilik air. Maknanya masa kita berwuduk, memang benda tu ada tapak kaki kita dah, wuduk tak rata. Kemungkinan tak kena lagi kaki kita. Kemungkinan maknanya kita berwuduk tu tak ada benda yang menghalang di tapak kaki. Lepas tu lekat tu, kita melangkah keluar tu, kebetulan kita pijak. Ada kemungkinan seumpama tu. Pada ni ada kemungkinan sisi plastising tu dia ada di kaki kita sebelum kita berwuduk. Ada kemungkinan selepas kita berwuduk. Kalau seumpama ni, sunat kita berwuduk kembali. Sunat saja. Sebab ada dua kemungkinan, sunat saja. Pada ni. Sebab dia ada dua kemungkinan. Contoh, orang perempuan dia ambil semayang siap. Contohlah. Kemudian dia ada setuh pula ikan. Contoh, sisik-sisik. Lepas tu mereka tengok, ada lekat satu sisik di tangan dia. Sisik tu kemungkinan tak dia dia main sungguhnya. Hak dicarikan sungguhnya betul benar sebelum dia ambil semayang. Lepas ambil semayang ni, dia ada nak pergi sipang gapa-gapa gitu je. Tak ada kerja banyak, tapi main ikan juga sikit lah. Tapi hak main ikan sungguh sebelum ambil semayang. Kemudian hak disetuh ikan pula lepas ambil setuh pula lepas ambil semayang. Lepas tu dekat sisik tangan, ni kemungkinan sisik hak ada awal-awal tadi. Kemungkinan sisik ni hak kena masa sentuh lepas ambil semayang ni, maka sunat buang sisik tu, ambil semayang lain. Sunat saja. Sebab tak sahih. Tapi kalau dia hanya main ikan sebelum berwuduk, lepas tu dia pun nak pergi semayang, tengok ada, tu memang sahih lah. Dia kena kembali balik lah, basuh, buang sisik, basuh kalau di tempat tu. Kemudian mengikut tertib wuduk lepas daripada dia basuh anggota yang ada sisik. Kalau ada dua kemungkinan gitu. Ni contoh. Dia sama je hukum. Kita semayang siap-siap, tapi masa berwiriknya kita dah selesa duduk atas latar. Kita nak berwirik, nanti sudah berwirik nak baca Quran pula, kita selesa duduk atas kursi. Jadi lepas dari beri salam atas sejadah tu, kita pun melangkah, kita duduk atas kursi. Dia atas kursi. Kita atas kursi molek, kita pun akak kaki, tengok ada taik cicak. Taik cicak ni ada bila? Kemungkinan ketika kita semayang memang taik cicak ada kaki kita dah. Ada kemungkinan masa tu tak ada kita cicak kena masa kita melangkah dari sejadah, sudah wisalah ketika kita melangkah ke kursi. Okey tak? Tapi mungkin tak cicak tu ada awal-awal lagi dah semayang kita dengan tak cicak. Ada kemungkinan tak cicak masa semayang tak ada lagi. Sudah kita wisalam tadi kan, kita pun turun dari sejadah, kita pun melangkah naik atas kursi. Sebab lengoh duduk atas latar contoh.
Jadi kemungkinan masa tu tak cicak lekat kaki kita. Orang ada dua kemungkinan. Macam nak buat ni? Sunat saja. Basuh tak cicak tu semula, sembahyang balik. Ulang balik sembahyang. Sunat saja. Tak wajib. Sebab kemungkinan masa kita sembahyang tak cicak tak ada lagi. Kena tak cicak ni selepas daripada kita melangkah dari sejadah nak kita kursi. Ada pun sudah semayang akak-akak kita cicak tu ada dah tu memang ada masa semayang lah tu memang kena semayang semula lah. Ni dia kita sudah melangkah daripada sejadah, kita melangkah pergi duduk atas kursi. Lepas tu angkat kaki, tengok di tapak kaki ada tak cicak. Ni ada dua kemungkinan. Kemungkinan tak cicak tu ada ketika kita semayang, kemungkinan tak cicak tu tak ada lagi masa kita semayangnya. Dia kena masa kita melangkah daripada sejadah kepada kursi. Kalau kemungkinan dua seumpama tu, sunat saja kita pergi basuh tak cicak tu dan kita semayang semula. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Sama macam tadi. Plastising ke, sisik ke, getah ke, bila kena? Bila kena? Kemungkinan kena sebelum berwuduk, kemungkinan kena selepas berwuduk. Maka sunat kita berwuduk kembali. Sebab ada dua kemungkinan di situ. Ada ni. Ini benda-benda yang menghalang air sampai ke anggota wuduk, anggota wajib. Di antaranya benda yang menghalang air adalah kotoran-kotoran di bawah kuku. Kotoran-kotoran di bawah kuku. Orang ni tak ada lah. Orang ni kuku comel loteng orang ni. Orang dulu-dulu ni. Orang dulu kan dia tak ada ngetik kuku ni. Dia kat kuku pakai ni tu pisau meseng cap buaya apa tu zaman gitu. Kalau diri tu kan dia buat ke kita tu serung kadang-kadang. Dah ambil tangan, potes buang. Dia angkat pisau kita tajam tu main. Tapi bukan comel pun tak main mana ke. Tapi gitulah tak ada nak tik-tik kuku ni. Ada orang dulu ni kuku panjang. Menyebabkan ada kotoran di dalam kuku. Macam mana? Berwuduk macam mana? Mandi wajib macam mana? Hak kotoran tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kotoran ada dua. Satu kotorannya daripada benda yang tuak khija. Tanah ke apa tuak khija. Hak tu menghalang air. Wajib kena buang kotoran tu ketika berwuduk dan ketika mandi wajib. Ada kotoran ni dia jadi paak lama. Dia akan keluar kotoran. Contohnya di ibu jari kaki tu. Kalau kuku tu panjang, kadang-kadang di ibu jari kaki di tepi tu ada hitam. Tu kotoran tu mari daripada daki. Dia beza dengan kotoran yang datang daripada kerja buat kita. Macam tanah contohnya. Itu kotoran yang datang dari kerja buat kita. Ni tak ni, dia lama-lama kuku ibu jari tu panjang, dia akan jadi hitam tepi tu. Itu dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan utama wajib kena kerat kuku tu. Kotoran tu menghalang air ketika berwuduk dan menghalang air ketika mandi wajib. Pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Zarkashi, tu dia maafkan tu. Sebab itu kotoran bukan main daripada kerja kita. Tu dia macam jadi setiap bila dia lembab-lembab dia akan jadi hitam. Maka tu tak ada masalah. Tak mau kerat pun tak apalah, tapi kerat lah moleknya. Jadi pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Zarkashi, kalau kotoran tu datang daripada daki-daki kita, bukan daripada kotoran yang kita buat kerja, maka dimaafkan ketika berwuduk dan ketika mandi wajib. Berbeza dengan kotoran yang ada di celah kuku daripada kerja buat kita. Tu memang wajib kita kena buang kotoran. Sebab itu semua di antara perkara yang menghalang air ketika kita berwuduk dan menghalang air ketika kita mandi wajib. Itu yang keenam, keadaan sesuatu menegah akan sampai air pada anggota keduanya, anggota wuduk dan mandi. Ketujuhnya, hendak mengalir air atas anggota yang dibasuh akan dikena ada air. Kalau tak ada air, dia panggil sapu. Ni kita paik, kita tahan tangan, basah. Tapi ada air ke tak? Tak ada. Ini dia panggil sapu. Jadi muka, tangan, kaki dia bukan sapu, dia basuh. Basuh mesti ada air. Kepala memang tak ada air. Kalau kolok, kita selam tangan kita dalam kolok, kita angkat tangan, memang tangan kita basah, tapi ada air ke tak? Tak ada. Ini dia panggil sapu kepala. Kita selam tangan dalam air, kita angkat, tak ada air, kita pun sapu telinga. Itu dia panggil sapu. Tidak ada air. Adapun basuh, syaratnya mengalir air dengan bahawa ada zat air ketika kita membasuh. Basuh muka, basuh tangan, sapu, basuh kaki kalau wuduk, dan ketika mandi wajib. Dia basuh tu, dia mesti kena ada air yang mengalir. Itu syarat
sah wudu, mandi wajib yang ketujuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.